Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa min du'a'in la yustajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran pada ayat 185. Yang semati yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini dapat kita bertemu dalam solat kuliah duha. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah SWT sebut setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat nanti akan diberikan segala ganjaran di atas apa yang kita laksanakan waktu hidup di dunia dulu. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dirinya kepada syurga Allah, maka dia adalah manusia yang disebut oleh Al-Quran faqad faz, maka dia adalah orang yang berjaya. Dan Allah sebut sesiapa yang mengetahui tentang hal dunia ni, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang dipenuhi dengan tipu daya dan permainan. Mudah-mudahan ianya menjadi iktibar yang baik kepada kita sekalian untuk kita terus memaknai akan hidup di dunia ini, apa yang sepatutnya dijadikan objektif ataupun keutamaan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bahagia sampai di akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat lah semua? Angguk saja, geleng-geleng tak ada. Angguk semua maksudnya sihat lah tu. Yang main ni sihat semua. Yang tak main tu tak sihat, kita doa lah mudah-mudahan Allah beri kesihatan, keafiatan, sembuhkan balik kesihatannya. Semoga dia di dalam keampunan Allah di atas musibah sakit dia itu
diberikan kemuliaan di dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat kelak, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pagi ini kita masuk tajuk baru, iaitu pada muka surat 252. Muka surat 252, insya-Allah. Tajuknya iaitu perbezaan pendapat mengenai berapa kali sangkakala ditiup. Ini cerita keadaan kemuncak awal berlakunya nak berlaku kiamat ni. Sangkakala ni malaikat duk main tiup ni berapa kali? Ada malaikat yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. So kita nak ikut yang mana? Sekali kita tengok. Ada pendapat yang mengatakan bahawa trompet, disebut trompet lah. Macam kita apa? Macam cerita apa? Cerita pendekar bujang lepuk, kan? Hantu Jepun tu. Hantu Jepun yang hantu gigi tu. Dia ada tiup trompet dia tu, keluar habis, bangkit habis semua. Hantu-hantu jin-jin tanah semua bangkit habis. Nak cerita macam tu lah, tapi tak ada kena-mengena pun sama macam tu. Cuma nak bagi tahu tiupan itu bagaimana keadaannya. Ada pun yang mengatakan tiupan itu sebanyak 3 kali dengan perincian berikut ini. Tiupan yang pertama untuk mengejutkan manusia. Tiupan yang pertama ni apa? Untuk nak kejutkan manusia yang dalam keadaan lalai. Yang manusia ni hidup di dunia ni lalai hidup dia. Manusia hidup di dunia ni penuh dengan kesukaan, penuh dengan keseronokan, penuh dengan kegembiraan, penuh segala-galanya kemewahan di atas muka bumi Allah ni. Maka dia lalai ketika itu. Waktu itu tiba-tiba datang malaikat tiup trompet sekali bunyi. Bunyi macam mana ustaz? Wallahu ta'ala alam. Yang penting bunyinya itu tak pernah kita dengar selama ni. Siapa yang tiup ustaz? Raja-raja ke? Pemohon raja-raja ke? Tak ada kena-mengena. Ini malaikat punya kerja. Itu dia nak beritahu. Pendapat ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan tiupan yang pertama itu. Dia main satu ayat Al-Quran daripada suratul Namli pada ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Apa maksudnya? Dan ingatlah pada hari ketika mana sangkakala itu ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tiupan yang pertama ni apa jadi? Terkejut habis penduduk bumi, terkejut habis penduduk di langit, semua pakat terkejut habis. Terkejut tu macam mana ustaz? Tak tahu macam mana nak terkejut dia. Tiupan yang kedua iaitu untuk memusnahkan keseluruhan alam raya ni. Habis terus dunia ni, bangunan-bangunan tinggi, kereta mewah, segala kedudukan kita yang ada di dunia ini, semuanya habis, hancur. Tiupan kali yang kedua tersebut. Binasa habis, masjid-masjid runtuh habis, semua runtuh habis, semua tidak ada apa dah di dunia ni. Ghanap habis. Tiupan yang kedua itu baru tiup trompet, bukan tiup bangunan. Tiup trompet baru. Itu pun dah membinasakan semua penduduk makhluk Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ibu ayah sekalian, tiupan yang ketiga itu untuk membangkitkan. Tiup sekali lagi, kali yang ketiga, bangkit habis semua yang mati, semua yang terlentang, semua yang menerak, semua yang duduk, semua yang sakit, semua yang berada di alam kubur, semua bangun habis. Bangun ni nak pergi mana ni ustaz? Bangun nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari kebangkitan, iaitu di Yaumul Mahsyar, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tahu ke ustaz nak pergi ke sana? Semua tahu. Semua pakat lari habis menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah datangkan tiupan daripada malaikat. Malaikat apa? Malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala ni. Maka keadaan itu, maka dalil tiupan memusnahkan dan tiupan kebangkitan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala,
dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, dalil yang kedua. Tiup yang pertama Jahannam, tiup yang kedua bangun habis semua. Itu merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Arabi dan ulama yang sefahaman dengannya. Ada yang kata 3 kali tiup tu. So ibu-ibu ayah suka yang mana? Tiup 2 kali ke? Tiup 3 kali? Ini bukan kerja kita nak bincang ni. Tetapi Allah SWT berdasarkan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ada tafsiran dan terjemahannya dan syarahannya di bawah ni. Ada juga yang berpendapat bahawa sangkakala hanya ditiup 2 kali, iaitu yang pertama, tiupan yang pertama untuk mengejutkan dan tiupan kedua untuk memusnahkan keseluruh alam. Kedua perkara tersebut saling berhubung kait, maka maksudnya kerana mereka amat terkejut sehingga mereka terus mati. Ini pandangan yang kedua. Dia kata apa? Tiup ni 2 kali ya, tak ada 3 kali. Tiup dia itu bukan terkejut saja, terkejut sampai mati, kata dia. Tak perlu tiup 2 kali, 3 kali lah. Tiup sekali pun dah terkejut, mati terus. Yang hidup di dunia ni, yang hidup dalam keadaan di dunia ni, apa yang berlaku, dia masih bernyawa. Tiup kali pertama tu, dia terkejut tu, terkejut mati terus. Itu tiupan yang pertama, kata pandangan ni. Hadis yang menjelaskan perkara tersebut amat kuat, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Abdullah bin Umar. Semua hadis tersebut menunjukkan bahawa trompet sangkakala hanya ditiup 2 kali. Ini dia hadis sahih. Hadis yang menjelaskan bahawa trompet sangkakala hanya ditiup 2 kali, insya-Allah hadis yang paling sahih. Dia tu. Jadi maksudnya tiup 2 kali, 2 kali ya. Jangan ada macam-macam. Nanti kalau orang tanya kita, Pakcik biasa pergi dengar kuliah di Masjid UPM, biasa Pakcik memang setiap minggu pergi. Pakcik boleh cerita tak? Saya duk tengok dalam FB saja, ustaz tu duk ceramah cerita tentang kematian. Cuma baru ni dengar tajuk tiupan sangkakala. So nak tanya Pakcik lah, tiup ni berapa kali Pakcik? Tiup 2 kali. Oh yakin dah. Tiup ni 2 kali ya. Tiup sekali pun terkejut mati terus. Tiup yang kali kedua bangkit pakat menuju nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita macam tu. Sebab ini ilmu yang kita kena tahu untuk membezakan pandangan yang betul dan pandangan yang khilaf di kalangan para ulama apabila menetapkan sesuatu keputusan di atas apa yang berlaku berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian yang terdapat dalam ayat tersebut sama dengan pengecualian pada ayat yang menerangkan rasa terkejut semua makhluk yang di langit dan di bumi, yang menunjukkan bahawa maksud kedua ayat tersebut adalah satu. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Al-Hasan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jarak di antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua adalah selama 40 tahun jarak dia. Ulama dan tak kalau nak tobat dan Ustaz. Kalau nak insaf dan Ustaz. Dan tapi tiup ni biar dia tiup dulu tak apa Ustaz. Dan mati awal tak dan tengok tak apa Ustaz. Macam tu. Riwayat sekalian, 40 tahun lamanya. Gap di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua tu 40 tahun. Cuba ibu-ibu ayah-ayah renung perkataan ataupun huruf ataupun angka 40. Dalam Islam selalu sinonim dengan 40. Betul kan? Dari sudut umur kita, daripada umur 1 tahun sampai ke 40, itu adalah manusia-manusia yang daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan belia. Bila sampai masuk ke 40, dia akan panggil syekh di dalam Islam. Syekh itu maksudnya orang tua. Umur 40 tahun ke atas, nama dia orang senior
40 tahun tu. Veteran lah, sebut tua, segan pula nak mengaku kan. Senior lah, senior. Dia lebih umur 40 tu, maksudnya apa? Veteran lah. 40 ni maksudnya apa? Orang yang sampai ke 40 tahun ni, dia kena ingat betul-betul. Sebab apa? Kalau di umur 40 tahun, keadaan dia, ibadah dia, hubungan dia dengan Allah SWT, bagaimana keadaannya waktu umur 40 tahun ke atas, begitulah di penghujung hayatnya pun keadaan dia sampai sedemikian. Tapi kalau bawah pada 40 tahun, perangai dia duk jadi nakal lagi, perangai dia duk jadi buah, perangai dia duk jadi kelabu punca, tak tahu apa, benda apa pun, semayang pun lintang bukang lagi. Tetapi bila mai masuk 40 tahun, dia comeback balik ke jalan Allah SWT, duduk atas track yang bagus, dalam atas track Islam yang sebenar, maka dia dah bertaubat kepada Allah. Begitulah amalan seterusnya sampai ke akhir hayat dia. Sebab apa 40 Ustaz? Sinonim dengan ciptaan Allah kepada kita. Daripada sekecil-kecil benih yang Allah jadikan dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, 40 hari tukar jadi lain, 40 hari tukar jadi lain, 40 hari tukar jadi lain, 40 hari tukar jadi lain. Begitu keadaannya. Begitu juga dalam amalan-amalan kita. Kita buat satu amalan, baru nak berusaha nak buat solat duha setiap hari, baru nak berusaha. Itu pun sebab main masjid UPM kan? Ustaz, kami nak cuba lah Ustaz. Ustaz cakap semua tu, semua kami nak cuba. Sembilan berapa rakaat pakcik? 8 Ustaz. Oh, kemas. Usaha tuai 8. Tuai 8 Ustaz. Tak dan dah. Kalau dua ni tak dan Ustaz. Buat 8 tuai senang. Buat hari pertama buat, rasa macam seronok. Hari kedua buat, rasa tenang. Hari ketiga buat, rasa bersemangat. Sampailah hari ke-39, semangat dia itu berterusan. Masuk hari ke-40, dia buat cukup 40 hari turut-turut. Istiqamah dia tersebut. Masuk hari ke-41, 42, dia tak buat satu hari. Dia akan rasa apa? Dia akan rasa tak sedap, tak selesa hidup dia pada hari tersebut. Sebab apa? Dah sebati amalan solat tersebut bersama-sama dengan dia sebagai pakaian di dalam kehidupannya, iaitu melazimi solat duha setiap hari. Ibu-ibu rasa macam tu lah kalau tak buat satu hari. Rasa tak? Angguk-angguk. Tak payah angguk. Angguk. Rasa? Rasa. Pakcik rasa? Senyap lah pakcik ni. Kami tak rasa pun, kami tak buat pun. Pakcik-pakcik buat benda lain. Pakcik-pakcik buat benda lain. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maksudnya sesuatu amalan yang istiqamah yang kita buat akan menjadi darah daging kita yang meresapi dalam kehidupan kita, yang kalau kita tak buat, kita akan susah hati pada hari tersebut. Kita akan rasa apa benda lah hari ni, aku rasa macam tak kena hari ni. Tak tahu pasal apa. Dia tak buat pun bukan sebab dia malas, sebab dia ada satu hal, satu program, satu urusan dunianya. Daripada rumah dia nak balik ke kampung, tiba-tiba sampai di kampung bukan 12 tengah hari. Dia rasa heran, kenapa hari ni, kenapa tak sedap hati ya? Kenapa hati ni rasa tak tenang? Allah Subhanahu Wa Taala sudah tambat hati dia supaya menjadi manusia yang rajin beribadah kepada Allah di dalam solat duha. Besok dia buat balik, hari ke-42 dia buat, tenang balik kehidupan dia, bahkan tenang dan bahagia di dalam kehidupannya sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tiupan yang pertama untuk mematikan seluruh makhluk hidup, dan tiupan yang kedua itu untuk menghidupkan seluruh makhluk yang telah mati. Tiup yang pertama terkejut sampai mati, tiup yang kedua hidupkan semua untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian insya-Allah kelak terdapat penjelasan tambahan mengenai perkara tersebut. Al-Hulaimi berkata, semua riwayat sama bahawa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40 tahun, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan seperihan jasad manusia yang hancur berantakan, baik yang terdapat dalam perut binatang buas, haiwan yang ada di dalam air, yang ada di dalam perut bumi, yang menjadi abu kerana terbakar, yang hancur dalam air kerana mati tenggelam, yang hangus di panah teriknya matahari, maupun yang diterbangkan oleh angin. Apabila Allah SWT telah mengumpulkan dan
menyempurnakan badan dan jasad atau jasadnya kembali tanpa ada yang tinggal, tetapi mempunyai roh, maka dikumpulkan semua roh ke dalam trompet dan diperintahkan kepada malaikat Israfil untuk menghantar seluruh roh itu dengan satu kali tiupan. Berterbanganlah roh tersebut dari lubang trompet sehingga roh akan kembali kepada jasadnya masing-masing dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiup yang pertama tu, trompet tiup ni, bila tiup terkejut manusia mati habis. Tiupan yang pertama. Tiup yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan seluruh roh manusia yang di atas muka bumi Allah ni, dimasukkan dalam trompet tersebut. Bila malaikat tiup kali yang kedua, berterbangan segala roh-roh yang berada dalam trompet tersebut, maka dihidupkan semula manusia semua untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat sekalian, perkara ni kita kena yakin dan kita kena beriman. Ini benda sam'iyah. Tegak pun merasa macam tak apa nak percaya, tapi benda sam'iyah wajib diimani. Kalau tak beriman dengan benda-benda ni, kita jatuh kafir kepada Allah SWT. Wa na'udzubillah min zalik. Ini benda dinamakan benda sam'iyat. Kena elok-elok, kena faham betul-betul. Saya nak kongsi perjalanan manusia ketika mana bertemu dengan Allah. Apabila dibangkitkan kelak nanti, dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang bangkit berdiri di hadapan Allah nanti, rupa-rupanya yang ada pada hujung rambut kita sampai hujung kaki, ramai saksi yang berada di dalam tubuh badan kita ni. Kita duk rasa malaikat Munkar Nakir, Raqib Atid yang duk salin, yang duk catat, itu saja saksinya. Tetapi yang ada pada kulit kita, yang ada pada mata kita, yang ada pada telinga kita, yang ada pada tangan kita, yang ada pada kaki kita, semuanya akan diizin Allah untuk bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalil Ustaz cakap? Ada dalam surah Fussilat pada ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 3. Dalam surah Yasin ada 2. Dalam surah Fussilat, wa yawma yuhsyaru a'da'ullah wa yawma yuhsyaru a'da'ullahu ilan nari fahum yuzaun hatta idza ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Ayat itu. Apabila dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dihimpun habis semua manusia di hadapan Allah, maka orang yang menentang Allah waktu hidup di dunia dulu, diheretnya dimasukkan ke dalam neraka dengan penuh terapi, dengan penuh susunan, dengan penuh bersusun, dengan penuh disiplin. Dibariskan mereka ini untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rapi. Allah buat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan saksi-saksi daripada manusia yang menjadi saksi kepada hamba-hamba Allah di atas perbicaraan Allah bersama dengan manusia. Kata Allah, kami jadikan telinga, kami jadikan mata, kami jadikan kulit menjadi saksi untuk menyebut segala saksi yang dia memperlihatkan atas perbuatan manusia yang bersama dengan dia. Apa kata kulit? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Manusia tu kata kepada kulit, wahai kulit, awak hang jadi saksi kami hari ni. Ingat kot hang ni diam saja. Ingat kot hang ni kami dah bawa ke hulu ke hilir, ke sana ke sini ni. Ingat kot hang adalah satu makhluk yang silent mood. Tiba-tiba mai hari ni hang jadi manusia, hang jadi makhluk Allah yang boleh berkata-kata. Kami pun tak tahu kata hang boleh bercakap. Jawab kulit,
qalu antaqana Allah. Allah lah yang mengizinkan aku bercakap. Allazi antaqa kulla syai. Aku akan bercakap semuanya apa yang hang berlaku, apa yang hang lakukan di dunia dulu. Hang duduk seorang-seorang, hang buat apa? Hang duduk ramai-ramai, secara ramai-ramai pun hang buat apa? Semuanya aku ceritakan. Ibu-ibu ayah sekalian, bila kita dengar ayat macam ni, maksudnya apa? Ustaz, ada orang tanya soalan, Ustaz, macam mana kita ni nak bagi Allah tutup aib kita supaya Allah tak bocorkan segala kesalahan kita waktu kita hidup di dunia dulu, Ustaz? Malu, Ustaz, nanti dibicarakan di hadapan Allah, nanti Allah rongkai habis segala benda-benda yang kita duduk seorang-seorang dalam gelap-gelap, Allah cerita habis ke orang ramai. Malu, Ustaz. Ada tak amalan? Ada. Apa dia? Taubat kepada Allah SWT, cerita balik kesalahan kita kepada Allah, dan suruh Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, jangan ditinggalkan satu doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan tinggal doa tu. Afwa, satu benda yang Allah kalau ampunkan dosa kita tersebut, dosa itu tidak terlekat di dalam buku catatan. Beza. Kalau ghafur, Allah ampun juga, tetapi dosa itu diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ada. Tapi kalau afwa, keampunan Allah dari sudut afwa, tidak terlekat di dalam buku catatan, bahkan dihazaf dan di-remove dan dibuang di dalam recycle bin, buang terus. Habis terus tak ada. Bicara depan Allah nanti heran, aku buat dulu amalan ni tiba-tiba tak dikira pun. Alhamdulillah, Allah makbul doa kita. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa tu. Boleh ibu-ibu ayah sekalian amallah doa tu, insya-Allah. Doa tu kita selalu dengar waktu bila? Waktu solat tarawih. 2 rakaat, 4 rakaat, berhenti sekejap, subhanal malikil ma'bud, habis subhanal malikil ma'bud, tak imam baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu tak imam baca doa tu lah. Kita belakang amin ya. Boleh Boleh sekalian. Kemudian kat mana Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan dan menyempurnakan badan atau jasadnya kembali tanpa ada yang tinggal tetapi mempunyai roh, maka dikumpulkan semua roh itu ke dalam trompet dan diperintahkan kepada malaikat Israfil untuk menghantar seluruh roh itu. Dengan satu kali tiupan, berterbanganlah roh tersebut dari lubang trompet sehingga roh akan kembali kepada jasadnya masing-masing dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan bahawa orang yang mati dimakan burung raksasa atau mati diterkam binatang buas akan dibangkitkan dari dalam mulut binatang tersebut. Ada pandangan kata, kalau yang ada orang yang mati kena telan buaya, lalu buaya terus lari masuk dalam laut, contoh. Kena telan ikan paus, ikan paus kunyah dia habis, buat apa? Buat telan, buat jeruk telan dalam perut. Bila telan habis ni, nanti keadaan malaikat tiup trompet kali kedua tersebut, keluar habis semua manusia yang keluar daripada perut ikan nun, perut ikan mana-mana, perut buaya, perut gajah, semua keluar habis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dia itu dalam keadaan semua lengkap balik macam biasa. Saya orang tanya pula, Ustaz, macam kalau orang kencing manis macam mana, Ustaz? Orang akan tanya soalan tu. Kencing manis pun dia akan sempurna balik. Habis ambil mana, Ustaz? Kaki satu lagi tanam awal 20 ton awal daripada sebelum dia meninggal, Ustaz. Habis dia macam mana boleh jumpa? Tak payah tanya. Allah punya kuasa, dia boleh buat lebih hebat daripada tu lagi, dia boleh buat. Waktu tu orang gigi penuh ke, Ustaz? Tanya juga soalan. Penuh habis penuh habis, tapi tak boleh bercakap pun, dia macam lah orang tanya, Ustaz,
kami ni di UPM ni ada buat kursus bahasa Arab, tapi kami tak masuk Ustaz. Kami macam kami ni boleh cakap Arab kan nanti Ustaz, bila masuk alam kubur nanti Ustaz. Dia duk main soalan macam tu pula. Dia ingat masuk dalam kubur tu, okey, soalan yang pertama seperti mana yang kamu hafaz? Tak ada. Soalan-soalan tu jawapannya akan dijawab berdasarkan amalan yang akan jawab. Seperti mana yang kita baca sebelum-sebelum ni, keadaan yang macam tu. Riwayat sekalian. Kemudian, keterangan tersebut terdapat dalam riwayat Az-Zuhri daripada Anas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui Hamzah ketika perang Uhud dengan duka yang amat dalam. Lalu baginda bersabda, jika bukan kerana aku melihat wajahnya yang amat putih berseri, pasti aku biarkan dia dalam keadaan seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari perut binatang ganas atau dari perut burung raksasa. Ada sebahagian orang yang suka melakukan bid'ah, menafikan bahawa trompet sangkakala seperti sebuah tanduk. Ini yang bahaya bid'ah ni orang. Dia tak mengaji pun kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Dia tak tahu apa pun tentang kisah-kisah nak berlaku kiamat bila, macam mana keadaan, situasi pun tak tahu. Tiba-tiba dia kata trompet tu macam apa? Macam sebuah tanduk. Tanduk macam mana? Tanduk kerbau. Yang tu kita di Malaysia dia buat macam tu, dia tiup. Orang kampung dulu kan, dia tiup, dia ambil tanduk kerbau tu panjang tu, tiup daripada hujung, bunyi pung pung pung. Tok-tok kita dulu lah. Cuba cerita dah. Jadi dia menggambarkan macam tu. So sama ke? Tak sama. So tak sama. Saya duk kata trompet macam orang duk tiup hari kawan askar pula. Tak ada. Yang besar. Saya pernah cerita. Saya waktu askar wataniah, sebelum saya pergi ke Al-Azhar, saya masuk askar wataniah, saya main brass band. Saya main drum. Macam tu lah. Berkata, dia tak panggil ustaz, dia panggil playback lah, dia panggil cengkruk lah. Weh Naim, cuba tiup yang orang panggil apa? Trompet lah, yang besar. Orang panggil apa? Saxophone yang besar. Yang telinga dia besar tu. Kalau bunyi bom 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 bom, tak bunyi tuan-tuan kalau tiup dia sah. Tiupan dia tu ada skill cara nak tiup dah. So tak sama lah dengan apa yang kita bayang di dunia ni, tak sama. Nak cerita yang tu, yang kita bayang di dunia ni, apa yang berlaku sekarang di dunia yang sebelum ni ataupun yang akan datang, tak sama. Macam mana bentuk trompet tu Ustaz? Tak tahu. Tapi ada tak? Ada. Siapa yang tiup? Malaikat Israfil. Bunyi tak dia tiup? Bunyi. Berapa kali dia tiup? 2 kali. Kena tahu yang tu. Bentuk macam mana? Tak tahu. Tak dikhabarkan kepada kita sedemikian. Riwayat sekalian, Abu Al-Haisam dia berkata, sesiapa yang menafikan bahawa trompet sangkakala seperti sebuah tanduk, maka sama dengan orang yang menafikan arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menafikan lagi, dia sama seperti mana menafikan sirat, titian, dan menafikan al-mizan, yakni timbangan. Perkara ini masih memerlukan penafsiran yang seterusnya. Riwayat sekalian. Kemudian kita masuk bab yang ketiga. Bab 3 lah, iaitu sifat hari dibangkitkan. Bagaimana keadaannya? Dia main satu ayat Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halalkan ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai jenis buah-buahan
demikianlah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Riwayat sekalian, bila Allah SWT cerita tentang kekuasaan dia, dalam Al-Quran dia banyak ayat dia tulis wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Last kali mesti Allah kata apa? Afala tatazakkarun, ataupun afala tasma'un, ataupun afala tubsirun, ataupun la'allakum tatazakkarun. Semua macam tu. Sebab apa? Nak suruh kita berfikir. Kalau baca dalam surah Ar-Rum, banyak surah Ar-Rum, dia ayat muka surat belah kiri, bukan muka surat sebelah kanan, sebelah kiri satu lagi. Atas ayat tu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Bawah sikit dia tulis apa? Wa min ayatihi. Dari situ dia banyak wa min ayatihi yang pertama, wa min ayatihi yang kedua, dia ada 5 wa min ayatihi. Semua yang hujungnya Allah tanya, kenapa kamu tak fikir? Allah tanya, kenapa kamu tak melihat? Allah tanya, mudah-mudahan kamu mendengar, mudah-mudahan kamu melihat, mudah-mudahan kamu berfikir. Semua untuk Allah soal kepada kita di dalam bicaranya, di dalam Al-Quran, bagi manusia yang membaca Al-Quran tersebut. Ibu ayah sekalian, kemudian dalam surah Ar-Rum, jangan Allah cerita, fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah pada bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kering. Sesungguhnya itu bererti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat yang lain dalam surah Fatih, yang ini dah kita baca dah sebelum ayat ni. Ayat seperti itu amat banyak. Cerita tentang apa? Cerita tentang Allah nak hidupkan semula ni mudah bagi Allah SWT. Dah mati pun nak hidupkan semula mudah bagi Allah. Nabi Allah Ibrahim AS pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, macam mana hang boleh matikan manusia kemudian hang hidupkan dia semula? Aku nak tengok, tunjuk bukti kat aku. Allah kata apa? Qalu alam tu'min, hang tak beriman kan dengan aku? Allah tanya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai, kata Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, wahai Allah, tunjuk jap kepada aku bagaimana hang matikan manusia kemudian hang hidupkan manusia. Kata Allah, qalu alam tu'min, hang tak beriman kan dengan aku? Hang tak yakin ke aku boleh buat macam tu? Nabi Ibrahim kata apa? Qalu bala, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku nak bagi sedap hati aku. Kata hang betul-betul Tuhan yang boleh buat macam tu, supaya hatiku ni bertambah-tambah yakin, bertambah-tambah boleh terima untuk aku cerita kepada umat-umat aku dan orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Itu Nabi Allah Ibrahim. Kata Allah SWT, hang lempak, hang bunuh abang burung, hang lepas bunuh abang burung ni, potong burung, hang tanam, hang biak dah, hang pergi tanam dekat bukit sana. Buat lah. Ibrahim pun potong burung, sembelih burung, pergi tanam di atas bukit. Kemudian seru dia mai, hidup terus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Terus Nabi Allah Ibrahim kata apa? Wallahu azizun hakim. Allah lah, betul-betul Allah ni Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam percakapan, di dalam perbualan di antara makhluk dengan pencipta. Ibu sekalian, mai ke kita ni tak ada apa dah, kita terima apa Al-Quran kata, kita terima apa Nabi kata, apa Quran cerita, terima bulat-bulat, sami'na wa ata'na, atas apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ayah sekalian, beberapa tanda hari yang dibangkitkan, Abu Daud As-Salalisi mengatakan, dan Imam Al-Baihaqi serta periwayat lain meriwayatkan hadis daripada Abu Razin
Al-Uqaili, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah SWT mengembalikan penciptaan makhluknya? Apa tanda-tanda yang terdapat pada makhluknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pernahkah kamu melihat sebuah lembah yang tanahnya gersang dan tandus, lalu kamu melaluinya buat kedua kali dan tertanya tanahnya telah subur dan menumbuhkan tanaman hijau? Aku menjawab, pernah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, itulah tanda-tanda pada makhluknya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meyakini kata Allah tu boleh hidupkan dan boleh mematikan sesuatu. Kami tegaskan bahawa hadis tersebut sahih kerana sesuai dengan nas Al-Quran. Kemudian, yang diciptakan pertama sekali daripada manusia adalah kepalanya. Mari kita tengok. Diriwayatkan daripada Laqith bin Amir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan langit agar menurunkan hujan dari bawah arash. Demi Tuhanmu, tiada satu pun yang pernah hidup di dunia ini kemudian dia mati terbunuh atau mati dengan sepatutnya, kemudian dia dikebumikan, melainkan kuburnya akan terbelah. Dan yang pertama sekali diciptakan kembali oleh Allah SWT adalah kepala mereka. Semua yang mati akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mana dia mati. Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata apa? Yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mana dia mati. Ini tafsiran ataupun syarahan dia panjang. Luaslah. Manusia ni bangkit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur. Bagaimana dia dimatikan, begitulah dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di alam kubur dan di yaumul mahsyar. Bangkit nanti setelah hari mahsyar, hari dibangkitkan semua manusia, dia muncul, dia terbit daripada dunia ni, dia muncul, dia nak sebut apa bagi tepat, dia muncul di hadapan Allah di yaumul mahsyar tu. Macam mana keadaannya? Bagaimana keadaannya dia dimatikan oleh Allah SWT. Kalau mati dia dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau mati dia dalam keadaan berwuduk, selepas azan subuh dia meninggal dunia, maka keadaan dia dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan berwuduk sedang mengalunkan azan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu macam mana keadaan kita. Kita tak tahu. Kita sibuk, kita pergi sana sini, kita sampai di semua tempat, semua kita sampai. Sebab itu kalau orang yang begitu peka di atas kematian yang selalu diingati oleh dia, maka dia akan memupuk amalan-amalan yang boleh membina kematian dia itu untuk mencapai darjat husnul khatimah. Sebab kita tak tahu. Kalau orang yang tahu tentang keadaan dia sekarang ni, dia dah mula, kita dah baca kitab ni, dia balik lagi, dia dah mula. Bahkan dia dah mula lama dah Ustaz. Kami bukan baru mula hari ni, kami dah mula lama dah Ustaz. Buat apa pakcik? Kami hari sembahyang duha tak tinggal Ustaz. Alhamdulillah. Sembahyang sunat apa pun Ustaz, semua kami sembahyang. Sunat tasbih untuk makluman Ustaz, setiap minggu kami sembahyang Ustaz. Allahu Akbar. Sebab apa jadi macam tu pakcik? Sebab nak cari, nak membina kematian untuk mencapai darjat husnul khatimah. Ingat, kematian tak mengira kedudukan pengajian kita. Walaupun kita ambil master's degrees bahagian business management, boleh jadi kita mati dalam keadaan husnul khatimah daripada orang yang hafal Quran mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tak tahu. Dia hafal Quran, macam kita cerita, ada satu riwayat cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua beradik. Seorang ahli beribadat, seorang ahli maksiat. Dua beradik. Satu hari dua orang ni mesyuarat, bincang. Dua beradik ni bincang baik ni, kamcing baik. Dia kata apa? Aku dah lama dah ibadat ni. Aku rasa aku nak try sehari, nak buat perangai macam abang dah buat tu. Semua daripada minum arak sampai berzina semua aku nak buat besok. Abang dia kata apa? Aku pun dah lama dah buat maksiat, aku nak jadi seorang yang abid pula, yang rajin beribadat macam hang dah buat tu.
Tak apa, kita buat besok. Buat. Si abang ni, si adik ni daripada jadi ahli ibadat, tukar bagi jadi ahli maksiat pada Allah SWT. Daripada minum araknya sampai melakukan perzinaan, sampai melahirkan zuriat, sampai dibunuhnya, sampai dibunuh perempuan tersebut sampai mati, kemudian dia pun dimatikan oleh Allah SWT, jatuh daripada bangunan, maka dia mati dalam keadaan maksiat. Yang sebelum ni amalan-amalan soleh dah yang dia lakukan tidak menjadi makna kepada dia. Boleh sekalian, yang si abang ni dalam keadaan dia baru hari tu saja bertobat kepada Allah SWT, sedang sujud, Allah ambil nyawa dia, mati dalam keadaan sujud. Ini mati yang husnul khatimah. Ada dalam hadis-hadis Nabi yang menceritakan keadaan sedemikian. Boleh baca di dalam kitab apa? Fadailul Amal. Ada kitab Fadailul Amal, ada cerita ni. Kita cari ya ibu-ibu sekalian. Jadi kehidupan kita ni biar kita program sendiri supaya kita dianugerahkan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Boleh ibu-ibu sekalian. Senyap semua. Hello, Assalamualaikum. Takut saya takut lah. Walaupun saya umur 37 tak sampai tua lagi, takut lah. Dia ulang alik naik motor, kadang-kadang tengok orang mati sebelah jalan, Allah, pergi tengok Allah, muda lagi mati. Tengok pula semalam orang langgar kereta, tengok pakcik-pakcik tengok berita semalam. Langgar tu satu hal, perempuan yang ada positif dadah, langgar kereta Honda Accord, lelaki tentera. Ada netizen kata apa? Oh, tekan. Dia kata apa? Yang mati tu frontliner, dia kata. Frontliner apa macam tu, baru kena langgar sikit dah mati. Oh, hebat tu. Dia ingat mati tu Allah boleh pilih frontliner ke tak frontliner. Dia boleh main macam-macam. Hang tak ada frontliner pun, hang tak jadi frontliner pun, nyamuk boleh masuk telinga hang. Hang boleh mati sebab nyamuk kalau nak cerita. Nak cerita mati ni macam-macam boleh jadi. Asbab dia pun macam-macam boleh jadi. Tu tak payahlah lu cakap ke orang ni. Tanya balik diri kita lah, apa amalan yang kita buat. Buat sekalian. Itu yang menjadi bimbang pada kita ni. Sebab itu nanti kalau dibangkitkan di hadapan Allah SWT, kata Nabi daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata dia apa? Setiap yang dibangkitkan, setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mana dia mati. Kalau mati dia dalam keadaan seorang manusia yang sampai di masjid sedang sembahyang sunat, tiba-tiba sembahyang sunat dia tu selama-lamanya sujud kepada Allah, orang pergi tolak dia, kupur tumbang, tak ada dah, tidak bernyawa dah. Itu keadaan orang yang mati, nanti dia dibangkitkan di hadapan Allah sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Iza anzalallahu biqaumin azaban asabal azabu man kana fihim summa bu'isu ala a'malihim. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Nabi kata apa? Apabila Allah SWT mahu menurunkan azabnya pada satu golongan, maka azab itu akan menimpa sesiapa pun yang bersama mereka. Kemudian Allah SWT akan membangkitkan mereka menurut niatnya masing-masing. Macam wabak COVID-19, semua kena. Tak kira hang siapa dia pun. Hang menteri pun kena, hang menteri agama pun kena. Sama. Adil tak Allah? Adil. Kita baca dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah kata apa? Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau Allah turunkan azab tersebut tidak mengkhususkan kepada orang yang zalim sahaja. Habis semua kena. Pesanan yang boleh kena? Boleh. Habis semua bukan boleh kena. Walaupun ada PhD, walaupun hafaz Quran,
Walaupun Perdana Menteri, dia tak kenal siapa penyakit ni. Jadi ibu-ibu sekalian, sekiranya ditakdirkan meninggal, ayat ni, hadis ni, maka dibangkitkan dia berdasarkan dengan niatnya ketika mana Allah uji dia waktu dia ditimpa musibah tersebut. Punya reaksi dia kepada Allah. Apa reaksi dia? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa reaksi dia? Allah tak adil. Apa reaksi dia? Redha di atas ketentuan Allah. Apa reaksi dia? Allah ni Tuhan yang sama sekali menzalimi kepada manusia. Berdasarkan dengan niatnya, maka dia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sikit ke? Nabi SAW bersabda, demi yang diriku dalam tangannya, tidak seorang pun yang bercakap pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang dibincangkan pada jalannya itu, kecuali pada hari kiamat dia datang dengan darah segar berwarna merah yang masih mengalir dari lukanya dan mengeluarkan bau yang harum. Maksudnya apa? Orang yang bercakap pada jalan Allah, nanti dia dibangkitkan macam mana? Darahnya berwangi sangat, merah segar darah dia, wangi. Walaupun dia hidup di dunia dulu, darah dia tak berapa cukup. Walaupun dia hidup di dunia dulu, dia macam-macam kena, darah tinggi, darah rendah, semua ada kat dia. Tapi dibangkitkan di hadapan Allah nanti, darah dia wangi, mekar, indah baunya. Masya Allah. Ini penghormatan Allah SWT kepada orang-orang yang bercakap pada jalan Allah SWT. Cakap yang benar di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan dia akan dapat darjat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelah, Abdullah bin Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku mengenai jihad dan peperangan. Nabi SAW pun bersabda, wahai Abdullah, jika kamu terbunuh dalam keadaan sabar dan ikhlas, maka kelak kamu dibangkitkan dalam keadaan sabar dan ikhlas. Jika kamu terbunuh dalam keadaan riak, maka kelak kamu akan dibangkitkan dalam keadaan riak. Dalam bentuk dan keadaan apapun kamu terbunuh, maka kamu dibangkitkan dalam bentuk dan keadaan itu. Orang yang bermati-matian di atas jalan Allah SWT bergantung pada niat dia. Kalau mati dia itu kerana nak tunjuk kata dia pahlawan yang paling perkasa, maka dia dibangkitkan nanti dalam keadaan riak yang membanggakan diri dia. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan kerana Allah, dia bermati-matian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak menegakkan agama Allah di dalam kehidupannya untuk disebarkan kepada seluruh manusia, maka mati dia dalam keadaan seperti itu dibangkitkan di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kematian dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mati dalam keadaan mabuk, maka dia akan melihat malaikat maut yang datang kepadanya seperti sedang mabuk, dan akan melihat malaikat Munkar Nakir menghampirinya seperti orang yang sedang mabuk. Pada hari kiamat dia dibangkitkan dan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan mabuk. Ni mabuk semua ni. Cemeti api neraka yang menyebabnya dinamakan cemeti mabuk, sedangkan air mata yang mengalir dari matanya adalah darah. Dia hanya makan dan minum daripada darah. Hadis riwayat Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini penghinaan, ini celaan Allah SWT sebagai azab kepada orang yang senantiasa mabuk waktu hidup di dunia ni. Wa na'udzubillahi min zalik. Seorang lelaki yang berihram dengan Nabi SAW tiba-tiba dibanting dari atas untanya lalu mati. Rasulullah SAW kemudian bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kemudian kapankan dengan bajunya, jangan diletakkan wangian dan jangan ditutup kepalanya, kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talhiyah mulabiyan. Apa dia talhiyah mulabiyan? Talbiyah adalah bacaan labbaik Allahumma labbaik ketika mana menunaikan haji dan umrah. Dia akan bangkit nanti macam mana? Mati dalam keadaan memakaikan ihram sambil menyebut lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Allahu akbar. Hebat. Ini orang mati di Mekah, tengah tawaf kena pijak. Allahu akbar. Ataupun tengah buat haji,
pergi ke mana? Pergi ke Mina, pergi ke Muzdalifah, pergi baling melontar, tiba-tiba dia dilenyek, dipijak. Sebab apa? Sebab uzur, baru nak pergi. Tua. Sampai sana kena lenyek dengan geng-geng daripada Mesir. Mati dia tu. Mati dia tu nanti dibangkitkan di hadapan Allah. Tengah nak baling, nak melontar tu, dia bangun tu dalam keadaan dia nak melontar Jamratul Aqabah, dalam keadaan nak berihram sambil menyebut kalimah thayyibah. Allahu akbar. Ni hebat riwayat sekalian. Hadis itu riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah SWT, muladabidan, Rasulullah SAW bersabda, innal muazzinina wal mulabbina yukhrajuna yawmal qiyamah min quburihim yu'azzinul muazzinu wa yulabbiyal mulabbi. Orang yang sedang azan dan orang yang sedang membaca talbiyah akan keluar dari kuburnya dalam keadaan azan dan membaca talbiyah. Allahu akbar. Ini orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Mati dalam keadaan azan. Ada kan baru ni kan, seorang Bilal mati dalam keadaan tengah azan. Azan ialah orang Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu terus dengar suara orang lain. Allah mulianya manusia. Allahu akbar. Apalah amalan dia sehingga dia dimatikan dalam keadaan sedang mengalunkan azan kalimah thayyibah kepada Allah SWT. Dia mati nanti macam mana ibu-ibu ayah sekalian? Dia dalam keadaan azan, sedang menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Boleh ibu ayah sekalian? Senyap semua. Semua buka tunduk habis. Tak apa, nak habis lah, nak habis lah. 2 minit lagi habis insyaAllah. Kemudian hadis riwayat Ibad bin Katsir daripada Jabir. Hadis ini terdapat dalam Minhaj oleh Hulaimi Al-Hafiz. Kemudian fadilat la ilaha illallah semasa dibangkitkan. Kita ambil sikit ya insyaAllah. Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Katli menyatakan dalam Ad-Dibash daripada Abu Muhammad Abdullah bin Yunus bin Bukhair, daripada bapakku daripada Amr bin Samir, daripada Jabir, daripada Muhammad bin Ali, daripada Ibnu Abbas dan Ali bin Husain, bahawa Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahawa kalimat la ilaha illallah akan menemani orang Islam ketika matinya, ketika di dalam kuburnya dan ketika akan keluar daripada kuburnya. Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat ketika mereka keluar dari kuburnya, maka mereka menggerakkan kepalanya sambil mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Wajah mereka putih bercahaya. Adapun orang kafir, mereka menyeru, alangkah ruginya aku, mengapa aku dahulu lalai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muka mereka hitam kelam. Hadis riwayat Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Katli daripada Ali bin Husain. Al-Katli berkata, telah memberitahu kepadaku Yahya bin Abdul Humaid Al-Hamani daripada Abdurrahman bin Yazid bin Aslam daripada bapaknya daripada Ibnu Umar, dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada kesedihan bagi orang yang berpegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah, baik ketika mati, ketika di dalam kubur, maupun ketika mereka dibangkitkan. Seakan-akan aku bagi orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah menjadi orang yang akan membersihkan debu dari kepalanya, lalu mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membuang seluruh kesedihan daripada kami. Hadis riwayat Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Qatli daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibu ayah sekalian, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada tengah hari yang penuh barakah ini? Yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, meniupkan trompet yang pertama untuk mematikan seluruh manusia, dan tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia. Perkara yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran,
segala kematian kita di penghujung hayat kita, bagaimana kita dimatikan, begitulah keadaannya kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, manusia yang rajin beribadah, yang terutamanya dihidupkan di dalam kehidupannya dengan senantiasa melazimi kalimah la ilaha illallah, maka dia akan diizinkan menyebut kalimah la ilaha illallah yang menjadi keagungan kepada diri manusia, terutamanya ketika mana dibangkitkan daripada alam kubur, dibangkitkan di yaumul mahsyar, dia menyebut kalimah la ilaha illallah tersebut. Ini kalimah la ilaha illallah ni mudah, mudahan la ilaha illallah, dia tidak kena mengena dengan makhraj pada syafatain, dia lidah aja. Sebab tu kalau orang dia ada stroke, mulut sumbing, di hujung hayatnya dia tetap diizin Allah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Senang eh? Kita doa hayun boy, anak kita, cucu kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam tu anak kita pun lali tidur dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Tapi jangan benda lain. Macam-macam, jangan benda lain. Ayun doi tu, ayun boyang tu benda lain. Lagu apa macam? Kaho na pyar hai, kaho na pyar hai. Allah. Pelik macam-macam. Janganlah, tak payah doa Hindustan pula. Jadi itu saja yang kita bicarakan pada tengah hari ini. Terima kasih ibu-ibu ayah sekalian yang hadir. Mudah-mudahan Allah memberkati umur pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah, bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertambah sihat, bertambah kuat, diberikan keafiatan, keberkatan pada umur kita, dan menjadi asbab kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diizinkan Allah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita, bahkan dibangkitkan di alam kubur nanti dalam keadaan berseri-seri wajah kita, serta dilapangkan daripada segala masalah di alam kubur dan dibebaskan daripada siksaan di alam kubur, insya-Allah. Mari kita baca doa, kemudian tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu wahai Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu wahai Allah, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ilmu yang diadakan di Masjid UPM ini wahai Allah, hendaknya menjadi asbab dihilangkan wabak COVID-19 daripada negara kami yang tercinta ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ilmu yang diadakan di Masjid UPM ini wahai Allah, hendaknya menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu dan ayah kami yang masih hidup, berikanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada mereka berdua di dunia sampailah ke akhirat kelak wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu-pintu keampunan-Mu untuk kami, bukakanlah pintu-pintu taubat-Mu kepada kami, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami, bukakanlah pintu-pintu kekuatan kepada kami, bukakanlah pintu-pintu kebahagiaan dan syurga-Mu untuk kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat kepadamu sebelum tibanya ajal kepada kami wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami diangkat oleh-Mu untuk bertemu dengan-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua yang hadir ketika ini wahai Allah, ataupun sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir ketika ini, yang sedang menonton FB Live ini wahai Allah, agar diberikan kekuatan kepada kami di dunia dan di akhirat kelak, dan direzekikan kami untuk hidup dalam keadaan beriman, untuk mati dalam keadaan beriman, untuk dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan beriman, untuk dibangkitkan di yaumul mahsyar dalam keadaan beriman,
dan dimasukkan ke dalam syurga-Mu wahai Allah dalam keadaan beriman kepada-Mu wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu berkorban dirinya untuk kepentingan orang-orang yang beriman wahai Allah. Wahai Allah, datangkanlah perasaan cinta kami dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kami sampailah ke akhir hayat kami, ketika mana kami dimatikan dalam keadaan kami berwuduk, dalam keadaan kami sempat menyebut kalimah-Mu, dalam keadaan kami sudah bertaubat kepada-Mu wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami dan keluarga kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan ya Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini wahai Allah dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak ibu-ibu ayah sekalian kalau terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah SWT insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.